Okay, selamat pagi semua. So, cikgu tak tunggulah. Yang lain tu nanti dia yang masuk sendiri. Cikgu terus mula. Tak akan lama, sekejap saja. Okay. So, hari ini kita akan tengok topik pemakanan. Okay. Pendidikan Kesihatan Unit 2. Boleh dengar? Okay. Boleh. Unit 2, okay. Kita teruskan. Cikgu ambil sekejap saja. 166, ke surat 166. Okay. Unit 2 pemakanan. Okay. Untuk tingkatan 5. Okay, kita akan tengok apa itu maksud penulisan diet seimbang dan sihat sepanjang hayat, mengaplikasikan kemahiran penulisan diet. Okay, siapa yang nak diet tingkatan 5 ni, awak boleh belajar cara-cara dia nanti macam mana. Okay, menilai kepentingan memilih diet seimbang. Okay, ini adalah 3 standard pembelajaran yang akan awak pelajari untuk tingkatan 5. Okay, seterusnya pengenalan. Okay, so untuk unit ini anda akan tengok apa itu metabolisme yang ini. Okay, metabolisme. Okay, adakah orang yang kurus memiliki metabolisme yang tinggi ataupun orang yang memiliki badan yang gemuk dan yang besar metabolismenya rendah. Okay, so metabolisme ini ialah, okay, kalau anda tengok dekat sini yang cikgu highlight ni, ialah proses tubuh menukar makanan kepada tenaga. Okay, so jika anda mempunyai metabolisme yang tinggi, okay, so anda mempunyai proses penukaran makanan kepada tenaga itu, dia menjadi cepatlah dan menjadi efisien. So apa saja yang anda makan, okay, makanan itu akan bertukar menjadi tenaga dengan cepat. So maksudnya 100% makanan yang anda makan tu dia akan ditukarkan. So mungkin hanya beberapa persen atau peratus saja makanan itu akan menjadi lemak. So, sebab itu jika seseorang itu mempunyai metabolisme yang tinggi, okay, badan dia susah hendak membesar. Manakala jika kamu mempunyai metabolisme yang rendah, okay, maksudnya kadar pembakaran makanan kepada tenaga, pertukaran makanan kepada tenaga itu rendah, okay, so itu walaupun kamu diet, okay, badan kamu susah nak turun berat ataupun susah nak kurus. Okay, itu berkaitan dengan metabolisme lah. Okay, kemudian kurus atau gemuk, seseorang itu dia diukur melalui BMI. Seperti yang kita buat dalam segak, kita ada ambil berat dengan tinggi. Okay, so tujuan dia adalah untuk mengukur punya BMI. So melalui BMI, kita akan tahu, okay, sama ada awak punya apa nama, awak punya badan, lebih berat badan, kurang berat badan ataupun berat badan yang ideal. Okay, itu penggunaan BMI lah. Okay, so antara makanan yang kamu perlukan untuk proses pembesaran ialah seperti vitamin lah, mineral-mineral, okay, zat-zat besi semua, okay, makanan-makanan yang seimbang itu semua diperlukan untuk anda dalam proses pembesaran. Okay, so Kementerian Kesihatan dia telah menjalankan satu program, okay, dia dipanggil sebagai inilah program Pinggan Sihat Malaysia. Okay, so untuk pengetahuan kamu, cikgu ada share satu link video, okay, satu link video dekat sini. So ini link video ini ialah piramid makanan yang terbaru untuk negara Malaysia lah. Kalau dulu, kalau anda tengok piramid makanan yang dulu, itu adalah kita ikut Eropah punya, piramid makanan Eropah. Tapi sekarang, okay, Kementerian Kesihatan dia dah buat piramid makanan sendirilah, okay, yang khusus untuk rakyat Malaysia. Okay, sebab kita punya pemakanan berbeza dengan pemakanan orang Eropah. Okay, so yang ini, okay, KPM, Kementerian KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, dia dah buat piramid untuk rakyat Malaysia lah. Okay, dia mengikut selera dan mengikut menu yang ada di Malaysia. Okay, so kita lanjut. Okay.
Boleh nampak? Minta maaf kepada yang berpuasa. Okay. So, untuk menjadi sihat, dua perkara yang perlu awak jaga ialah ini. Awak perlu bersenam dan mengamalkan pemakanan yang sihat. Okay. Dua perkara ini kalau awak nak sihat, okay, perlu awak amalkan dalam kehidupan seharian awak. Okay. Terutamanya makanan lah. Kalau awak bersenam macam mana pun, kalau makan ni awak tak jaga, so tiada fungsi juga yang ini sebenarnya. Okay. Sama juga kalau awak makan saja yang ini, awak jaga makan tapi kurang bersenam pun sama juga. Okay. Kesan dia tu tidak se-efisien jika awak mengamalkan kedua-dua ini, bersenam dan menjaga pemakanan. Okay, pengurusan diet, kita pergi pengurusan diet. Okay. So, pengurusan diet bermaksud amalan pemakanan yang bersesuaian dengan keperluan diri, okay, seperti dalam piramid makanan Malaysia. So, ini kalau awak tengok dekat sebelah ada pinggan ini, suku-suku separuh. So, ini ialah program yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Okay. Maksud suku-suku separuh ini kalau awak tengok, okay, bahagian ikan, ayam, daging dan kacang, okay, dia hanya separuh, okay, suku. Kemudian nasi, mi, roti, bijirin, produk bijirin dan ubi pun suku juga, okay. Tetapi buah-buahan dan sayur-sayuran dia separuh daripada pinggan. Okay, ini maksud dia. Maksudnya dekat sini, okay, awak kena lebih banyakkan makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Okay, boleh makan ikan, boleh makan daging, tak ada masalah. Okay, tetapi amalkan dalam separuh. Okay, kemudian boleh juga makan nasi, mi, roti, semua produk bijirin tu awak boleh makan tapi separuh. Okay. Kemudian diet seimbang memerlukan pengambilan makanan yang cukup. Okay. So walaupun dia kata diet seimbang, okay, awak perlu jaga makan, tapi awak memerlukan pengambilan makanan yang cukup lah. Okay. Dia mesti cukup, dia mesti lengkap. Okay. Mengandungi nutrien, karbohidrat, vitamin, mineral air untuk tubuh badan. So ini semua ialah keperluan-keperluan tubuh badan dalam proses pembesaran. Okay. So nutrien yang diperlukan untuk tubuh badan dia berbeza mengikut usia, jantina, tahap kesihatan dan jenis aktiviti. Okay. So setiap orang ni dia mempunyai keperluan nutrien yang berbeza. Okay. Bukan semua sama. Bukan semua perlu makan benda yang sama. Okay. So dia ada keperluan-keperluan yang berbeza lah. Okay. Kalau awak tengok dekat yang seterusnya ini, okay. Manakala pemakanan sihat merujuk pengambilan pelbagai jenis makanan mengikut saranan intervensi. Okay. So, untuk makanan sihat pula, okay, awak boleh ambil makanan tetapi ianya mestilah mengikut saranan intervensi pengurusan berat badan. Okay. Maksudnya dekat sini makanan awak itu membantu awak dalam menguruskan badan, menjaga kesihatan badan awak. Okay. So, ni yang cikgu cakap tadi. Okay. Tujuan program pinggan sihat Malaysia. Okay. Kalau tengok sini yang cikgu highlight ni ialah, okay, tujuannya adalah untuk membantu awak, okay, menentukan jumlah keperluan makanan yang awak makan bagi setiap kumpulan makanan untuk hidangan utama lah. Okay, so kalau kita makan hidangan utama, contohnya makan tengah hari ataupun makan malam, itu adalah hidangan utama. Okay, mesti ada nasi, mesti ada daging, mesti ada protein. Protein ni dari telur, dari ikan, kemudian kita ada sayur, kita ada buah. So itu adalah asas, kira asas untuk makanan lah. Okay, mesti ada nasi, daging, ikan, sayur, buah. Itu asas dia. Kalau yang sampingan-sampingan tu seperti kuih muih, okay, pencuci mulut, itu sampingan. Okay, tapi asas dia mesti ada nasi, sayur, ikan dan daging. Okay, so sebab itu dia cipta dekat sini, okay, pinggan suku separuh. Okay, so awak boleh ikutlah ini.
Siapa yang nak jaga badan, siapa yang rasa diri dia terlebih berat badan, awak boleh ikut saranan Kementerian Kesihatan Malaysia ini mengamalkan suku-suku separuh. Okey. Kemudian tujuan pengurusan diet seimbang. Okey, yang pertama pembesaran yang setara. Okey. Kalau awak tengok sekarang ini kebanyakan, okey, kalau awak perhati keadaan sekeliling, okey, awak tengok adik-adik awak ataupun jiran-jiran ataupun adik rakan awak tengoklah keadaan sekeliling awak. Okey, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gempal, ada yang kurus. Okey, itu maksudnya pembesaran yang tidak setara. Okay, so macam mana pembesaran yang setara? Okay, dia mestilah yang ini awak tengok apa yang perlu awak lakukan. Okay, okay. Tubuh memerlukan menerima zat. Maksudnya dekat sini jika tubuh awak tu menerima zat makanan yang diperlukan, okay, protein yang diperlukan, okay, tubuh awak akan menjadi sihat dan pembesaran awak akan setara. Okay, kemudian yang kedua, mengelakkan masalah obesiti. Okay. So, masalah obesiti ni dia berlaku disebabkan oleh pengambilan makanan yang berlebihan tetapi pembakaran makanan itu menjadi tenaga kurang. Maksudnya makan banyak tapi aktiviti kurang. Kalau tengok sekarang ni ramai remaja yang kian obes. Okay. Kemudian faktor yang kedua disebabkan oleh makanan-makanan segera lah. Okay, makanan-makanan segera ni seperti Maggi, keropok, okay, ayam-ayam goreng, McD yang awak makan itu adalah makanan-makanan segera. Okay. Kemudian diet seimbang serta pengambilan makanan dalam kuantiti yang diperlukan boleh membantu awak mengawal obesiti. So, siapa yang rasa badan dia itu terlebih berat, okay, ataupun nak mengamalkan makanan seimbang, boleh cuba nantilah suku-suku separuh. Okay. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah untuk mendapatkan semua vitamin lah. Okay. Kenapa dalam pinggan suku-suku separuh tadi dia kata ada mesti separuh sayur dengan buah-buahan. Ini tujuan dia untuk awak dapat vitamin yang mencukupi. Okay, so vitamin ni dia ada banyak fungsi. Salah satunya adalah untuk meningkatkan imun sistem badan awak lah. Untuk mengelakkan awak daripada mudah sakit. Okay. Supaya awak sentiasa cergas dan sihat. Yang keempat, okay, mempunyai mental yang cerdas. Okay, zat-zat makanan yang awak makan, okay, yang awak makan ni, okay, boleh membantu awak meningkatkan kecergasan mental awak. Okay. Kamera menguruskan diet seimbang dan sihat. Okay, kalau awak tengok dekat sini. Okay, kepentingannya adalah untuk mengawal pengambilan makanan seharian supaya makanan yang awak ambil itu digunakan sepenuhnya untuk menghasilkan tenaga. Okay, sebab itu dia buat dekat sini tahap aktiviti. Okay, kalau awak rasa awak tu sederhana aktif, okay, sekarang awak umur 17 tahun, sehari ini adalah kalori yang awak perlu makan untuk lelaki 2,340. Kalau perempuan 1890. Kenapa lelaki lebih banyak daripada perempuan? Okey, sebabnya okey, untuk lelaki keperluan tenaga dia lebih banyak. Okey. Sebab kita tahu lelaki ni dia lebih aktif. Okey, penggunaan tenaga dia lebih banyak. Okey, so untuk perempuan walaupun dia aktif, masih juga tenaga dia sedikit diperlukan. Okay. Sebab kenapa? Sebab perempuan ni dia mempunyai kita panggil tahap metabolisme yang sebenarnya perempuan metabolisme dia agak rendah sedikit daripada lelaki. Okay. Tapi jika awak mengamalkan makanan, awak rajin senam atau semua, okay, awak boleh meningkatkan tahap metabolisme awak. Okay. Kalau awak tengok sini, banyak beza sampai 500 lebih ni. Kalau perempuan dengan lelaki, kalau seorang yang aktif lah. Okay.
So ini ialah jadual. Okay, yang ini direkomend oleh Kementerian Kesihatan Malaysia lah. Okay, so awak boleh ikut jadual ni. So macam mana awak nak tahu kalori yang awak ambil? Okay. Macam mana awak nak tahu kalori yang awak ambil? Okay. Awak boleh pergi Google. Ni Google. Pengiraan kalori makanan seharian. Awak boleh tengok dekat sini. Okay. Ini awak boleh guna yang ni. Nampak? Calculator kalori ya. Okay. Contohlah awak umur 17. Ini cikgu tunjuk lelaki, tinggi awak 166, berat awak 60 kilo. Okay. Kemudian activity level awak sejenis yang sedentary. Okay. Cara bersenam. Kemudian kita kira. So awak tengok dekat sini. So kalori yang awak perlu ialah 1869. Awak seorang lelaki kan. Cikgu letak lelaki tadi. Awak tengok. 1869. Okay. So lebih kurang lah. Okay. Kalau awak kurang aktif. So awak boleh gunalah nanti yang cikgu tunjuk ni. Okay, yang ini. Untuk kira awak punya kalori. Okay. Kemudian macam mana awak nak tahu? Okay, dalam makanan itu ada berapa kalori? Okay, awak boleh cari, ada banyak tengok. Dekat Google ni ada banyak. Okay, ada masalah sebenarnya. Kalau awak nak belajar secara sendiri ataupun online ni. Okay, seterusnya ini ialah tahap aktiviti. Okay, macam mana awak nak tahu awak kurang aktif? Sudah nak aktif ataupun sangat aktif, awak tengok sini. Okay, kalau awak kurang aktif, tidak bersenam, sedang nak aktif, awak bersenam 1 hingga 3 kali seminggu. Kalau awak aktif, bersenam 3 hingga 4 kali seminggu. Sangat aktif, maksudnya awak bersenam 5 hingga 7 kali seminggu. Okay. Kemudian, terdapat pelbagai kaedah pengiraan kalori. Okay, dan ini ada satu lagi awak boleh cari dekat Google Store. Okay, untuk yang guna Android. Apple Store untuk yang guna Apple lah. Okay. Kemudian awak hanya perlu masukkan jenis makanan yang diambil. Kemudian apps tu akan kira kalori untuk anda lah. Okay. Serba canggih. Okay. Serba canggih. Seterusnya, kamera memilih diet seimbang. Okay. Ini yang cikgu cakap tadi. Suku-suku separuh. Okay. Awak boleh tengok dekat sini. Okay. So, memilih diet seimbang dan sihat sepanjang hayat boleh membantu dalam pengurusan berat badan awak lah. Okay, pencegahan penyakit kronik berkaitan dengan obesiti seperti darah tinggi, diabetes dan penyakit kardiovaskular lah. So kamera ini boleh digunakan oleh semua peringkat umur. Okay, tidak kira semua orang boleh pakai. Okay, supaya awak boleh mendapat diet yang seimbang, makanan yang sihat. Okay, so cikgu rasa dekat DIY ataupun kedai Eko dia ada jual pinggan suku-suku separuh. Okay. Dia macam pinggan baby lah. Okay. So ada ruang untuk nasi, ada ruang untuk sayur, ada ruang untuk daging. Okay. So awak boleh kalau awak tak ada pinggan tu, awak boleh bayangkan lah ataupun bahagikan pinggan itu kepada 3 bahagian lah. Okay. So yang pertama, ini cara yang kedua, isikan dengan nasi. Okay. Kemudian nasi tu jangan banyak lah. Okay. Kira-kira sebesar penumbuk awak tu nasi jumlahnya. Okay. Yang kedua letak ikan, ayam ataupun daging lah. Mana yang awak makan tengah hari tu boleh letak. So kalau makan ayam, ambillah ayam yang jangan sampai 3-4 ketul. Ambillah seketul. Okay. Kalau ikan ambillah kalau ikan tu besar ambil separuh. Kalau ikan tu kecil macam ikan kembung awak boleh ambil seekor. Okay. Kemudian kalau bahagian sayur awak tengok
sayur lebih banyak dengan buah. Okay, kalau awak tengok jumlah dia kat sini, ayam tu seketul. Nasi lebih kurang penumbuk besar dia. Penumbuk tangan awak tu. Buah banyak dengan sayur. Okay, kemudian air kosong mesti ambil 6 hingga 8 gelas sehari. Okay, air penting. Okay, sebenarnya air juga membantu meningkatkan metabolisme. Walaupun air itu tidak ada kalori, sebenarnya air membantu badan dalam proses meningkatkan metabolisme. Okay, so lepas ini jangan malas minum air kosong. Okay, jangan malas minum air kosong. Okay, yang keempat, isi separuh pinggan lagi dengan sayur dan tambah satu sajian. Wah, ini yang cikgu cakap tadi lah, yang ini. Okay, tengok ayam seketul saja. Okay, tips yang seterusnya, okay, pastikan, bukan pastikan, kalau awak nak jaga badan, okay, siapa-siapa yang dalam ni yang nak jaga badan, cikgu bagi nasihat, okay, kurangkan makan makanan yang bergoreng, okay, dan makan makanan yang manis. Okay, terutamanya minuman ringan seperti Coca-Cola, okay, apa-apa jenis minuman yang dalam tin, okay. Kalau awak nak jaga badan, awak nak sihat, okay, itu antara tips-tips dia lah. Okay, makanan-makanan bergoreng, makanan-makanan ringan, makanan-makanan manis, awak kurangkan. Okay, kemudian malam, jangan banyak makan makanan yang berat lah. Okay, banyakkan minum air kosong. Okay, siapa yang nak jaga badan tu, okay, setakat ini cikgu dah amalkan. Okay, sangat-sangat berkesan. Okay, tidak adalah kamu rasa lapar sebab kita boleh makan, tapi dalam kuantiti yang terkawal, suku-suku separuh. Okay, so kepentingan awak memilih, okay, ini adalah kepentingan dia antaranya meningkatkan immunity system, okay, untuk melawan penyakit, imunisasi individu, okay, mengawal berat badan, kemudian perkembangan mental. Okay, sebab kekurangan zat makanan boleh menyebabkan mental seseorang itu tidak cergas. Okay, sebab itu cikgu selalu cakap pagi-pagi sebelum turun sekolah itu ambil sarapan. Sekurang-kurangnya minum susu, minum Milo, ambil roti. Okay, kalau mak ada sediakan mi goreng, makan sikit, ataupun mak ada sediakan kuih, makan sikit. Sebab untuk pagi kita memerlukan sarapan supaya otak kita ni dia ada tenaga. Okay, supaya awak tidak mengantuk. Okay, sebab awak dah ada tenaga untuk pagi tu. So, bila awak ada tenaga, okay, badan awak akan menghasilkan oksigen yang cukup untuk kegunaan otak. Okay, sebab otak dia memerlukan oksigen untuk berfungsi. So, bila oksigen tidak cukup, okay, maksudnya oksigen tidak banyak untuk kegunaan otak, sebab tu awak akan rasa mengantuk waktu-waktu pagi. Okay, so kenapa awak mengantuk waktu pagi? Sebab kekurangan oksigen, awak tidak ambil sarapan. Okay, jangan pula awak sarapan pagi itu macam orang makan tengah hari. Itu memang akan menyebabkan awak rasa malas lah sebab makan terlampau banyak. Okay, makan cukup untuk alas perut awak sampai waktu rehat. Okay, kegunaan dia adalah untuk membekalkan tenaga lah. Okay, tenaga untuk kegunaan otak berfikir. Okay, so nanti awak boleh scan kod dekat bawah sini. Okay, so faktor-faktor dalam merancang diet seimbang awak boleh scan seperti biasa lah. Okay, so itu saja untuk hari ini. So cikgu nak awak buat latihan pengukuhan. 1, okay, bincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keadaan obesiti yang berlaku di negara Asia. Okay, apakah faktor-faktor dia? Awak boleh search dekat Google. Ada banyak. So, buat satu karangan yang berkaitan dengan faktor-faktor ini. Okay, dan nyatakan langkah-langkah yang boleh diambil lah untuk mengatasi masalah obesiti ini. Okay, so itu saja untuk hari ini. Selain itu, satu lagi, buatlah nota ringkas. Cikgu nak kamu buat nota ringkas. Sikit saja. Okay, buat peta minda tujuan pengurusan diet, okay, kemahiran pengurusan diet, okay, kemahiran memilih, okay,
dan kepentingan memilih daya seimbang. Okay, so buat nota ringkas sikit supaya nanti bila nak exam, okay, boleh baca sikit. Right, sudah masuk jenayah cyber. Okay, so kelas, itu saja untuk kita punya kelas hari ini. Okay.